ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memilih kita sekali lagi untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu pada malam ini. Diharapkan hadirin hadirat sekalian yang hadir, yang mengikuti, senantiasa berada di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa berada di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah ke atas diri kita semua, hinggalah saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab kita malam ni Minhajul Abidin, surah berapa? Seratus 81. Atas kali, bawah tu. Kathur. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi asbab kita semua dapat menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kata musannif dulu kata musannif dulu, seandainya ditanya, seandainya ada kemusykilan, ada pun masalah di dalam mencari harta kekayaan ataupun rezeki yang haram ataupun syubhat, maka itu telah nyata, telah jelas dah, telah diterangkan oleh musannif. Maknanya sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama mencari rezeki yang haram ataupun yang syubhat. Kemudian timbul soalan, katanya musannif, maka jika dikata orang ini pihak yang haram, maka khabarkan olehmu akan kami daripada pihak halal dan apa hadnya. Jadi soalannya, bagaimana pula cara kita untuk mencari rezeki yang halal? Bagaimana cara yang diredai oleh Allah? Bagaimanakah cara yang diredai oleh Allah? Bagaimanakah cara untuk kita mencari ataupun mengusahakan rezeki yang halal serta mendapat redha daripada Allah dan terselamat daripada kebinasaan? Jadi tolong nyatakan, tolong terangkan. Untuk mengelakkan diri kita termasuk di dalam golongan orang yang jahat adab dengan Allah Ta'ala. Kerana rezeki yang halal ini, rezeki yang halal itu sekiranya diambil secara berlebihan, seandainya rezeki yang halal itu meskipun ianya halal, tapi seandainya kita mengambilnya, mencarinya sehingga melampaui batasan-batasan yang tertentu, kita mengambil lebih daripada qadar yang sepatutnya, maka kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah yang jahat adab dengan Allah.
Makna adab kita tu. Kita ni ada adab. Islam ni penuh dengan adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ilmu tauhid, peranan dia untuk menjaga akidah kita, supaya akidah kita, pegangan dan kepercayaan kita tidak supaya akidah kita tidak terlibat ataupun nak menyelamatkan pegangan dan kepercayaan kita daripada mengikut fahaman-fahaman yang merosakkan akidah. Itu peranan ilmu tauhid. Sebab itu ilmu tauhid menjadi salah satu cabang daripada ilmu fardu ain. Kemudian ilmu fiqh juga merupakan ilmu yang fardu ain, yang mana peranan ilmu fiqh ni nak mengajar kita tentang syarat-syarat, rukun-rukun, pantang larang di dalam melakukan sesuatu ibadat. Itu peranan ilmu fiqh. Syarat solat sembahyang, rukun sembahyang, yang membatalkan sembahyang, ada cara mandi wajib, cara cuci pakaian, cara cuci najis dan sebagainya. Itu peranan ilmu fiqh. Ada pun ilmu tasawuf yang kita sedang belajar ni, juga salah satu cabang daripada ilmu fardu ain. Apa maksud ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, wajib belajar. Jadi apa peranan ilmu tasawuf ni? Peranan dia nak mengajar adab dan akhlak, nak mengajar adab dan akhlak zahir dan batin. Seandainya kita tidak mahu mempelajari ilmu tasawuf ini, meskipun akidah kita dah betul, meskipun cara melakukan ibadatnya dah betul, tapi kita tidak akan beradab. Kita tiada adab. Barangkali tiada adab dengan makhluk. Contohnya lidah kita suka bercakap yang tidak baik. Itu maknanya tidak ada adab, tak jaga lidah. Kita selalu cakap perkataan yang menyakitkan, atau kita selalu berkata-kata perkataan yang diharamkan oleh Allah, umpatan, mengadu domba dan sebagainya. Itu tidak beradab. Ataupun hati kita tidak memiliki adab dan akhlak dengan Allah. Contohnya tubuh kita beribadat seolah-olah mengabdikan diri kepada Allah, walhal tujuan dan matlamat di dalam hati kita untuk dipersembahkan kepada makhluk. Supaya orang puji kita, supaya orang kata kita baik, supaya orang kata kita bagus, supaya orang kata kita soleh, solehah. Maknanya tidak berakhlak, tidak beradab. Demikianlah juga ilmu tasawuf ini nak mendidik kita supaya menjadi muslimin, mukminin yang beradab di dalam mencari rezeki. Meskipun rezeki itu halal, maka ada batasan dia. Kita tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan untuk mencari rezeki yang halal itu berlebih-lebihan daripada qadar yang sepatutnya. Kerana perbuatan yang sedemikian itu boleh menjatuhkan kita di dalam jahat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jahat adab. Contohnya kalau kita makan makan nasi. Contohnya kita makan nasi tapi kita makan berlebih-lebihan. Kita pergi suatu majlis yang mana dihidangkan pelbagai jenis makanan yang halal. Kemudian kita mengambil segala jenis makanan. Kita penuhkan dalam pinggan kita, tak cukup satu pinggan, kita ambil 2, 3, 4 pinggan pada untuk kita seorang. Maka perbuatan itu dipanggil tidak beradab, tidak berakhlak, meskipun makanan itu semuanya halal. Mana pada pandangan manusia pun tak elok lah. Tak elok. Begitulah juga dalam mencari rezeki yang halal atas dunia ni. Kalau kita mencari rezeki yang halal atas dunia berlebih-lebih, lebih daripada qadar yang kita perlukan, lebih daripada qadar untuk melakukan amal ibadat, kita mengambil mencari rezeki yang halal tadi dengan tujuan untuk mengikut kehendak nafsu kita, kerana nak bermegah-megah, nak berseronok-seronok, nak berbanyak-banyak, supaya orang pandang, supaya orang kagum. Ini namanya jahat adab, biadab, tak beradab dalam mencari rezeki. Berdosa ke? Tak dosa. Tidak berdosa, tapi jahat adab. Dan kadang-kadang boleh menarik diri kita kepada dosa. Apabila harta yang halal tadi berlebih-lebihan, kadang-kadang boleh menarik diri kita kepada perbuatan yang haram. Jadi sombong contohnya. Kita dah mula membeza-bezakan orang fakir miskin.
Kita dah mula membezakan adik-beradik kita yang tidak bernasib baik contohnya. Tu datang daripada apa tadi? Asalnya halal, tapi apabila berlebih-lebihan, apabila berlebih-lebihan, dia menimbulkan diri kita ataupun menarik diri kita boleh terjatuh kepada perbuatan yang haram. Contohnya takabur, jadi sombong, ataupun riya, menunjuk-nunjuk, bakhil, semakin kaya semakin takut nak bersedekah contohnya. Tu. Sebab tu dalam Islam memberi amaran, jangan berlebih-lebih dalam mencari harta kekayaan. Jangan berlebih-lebih dalam mencari harta kekayaan. Jangan di situ bukan makna tegahan haram. Jangan di situ dengan makna amaran. Contohnya kita jangan buat laju. Ini amaran. Maknanya di situ ada bahaya. Jangan mencari rezeki yang halal berlebih-lebih daripada qadar yang sepatutnya. Adakah orang yang mencari rezeki yang halal itu lebih daripada qadar hajat hukumnya berdosa? Jawabnya tidak. Tengok keadaan. Ghalibnya, kebiasaannya boleh menarik kepada yang haram. Sibuk dah kita nak jaga harta benda kita, sampai dah tak ada masa dengan agama dah. Harta kita dah banyak, sibuk nak jaga, sibuk nak pantau. Dulu sibuk nak cari, dulu sibuk nak kumpulkan. Bila dah ada pula sibuk nak jaga pula dah. Tak ada waktu dah. Nak belajar agama pun tak ada masa. Saya kalau solat pun sekadar solat, sah tak sah tolak tepi, tak ada masa dah nak menumpukan perhatian pada akhirat. Baik. Maka hari ini kita tengok tu, dan bahagian yang keduanya, dan bagi yang keduanya yang mengambil akan halal kerana keinginan dirinya tiada lainnya. Bagaimana pula kalau dulu sebelum tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba minad dunya halalan mubahiyan mukathiran mufakhiran muraiyan laqiyallahu ta'ala wa alaihi ghadban. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita sekalian umat Islam. Barang siapa yang menuntut daripada dunia halalnya, Nabi bersabda, barang siapa yang mencari harta benda yang halal, barang siapa mencari rezeki yang halal daripada dunia ni dengan niat, dengan tujuan bermegah-megah lagi membanyakkan. Dia mencari harta tadi, mencari rezeki tadi, dia nak memperbanyak-banyakkan, dia jadi seronok. Sebab nafsu ni suka mengumpul. Kalau harta, nafsu suka banyak. Dah memang tabiat nafsu. Kalau makan, dia suka banyak. Kalau tidur, dia suka banyak. Kalau cakap, dia suka banyak. Kalau ibadat, dia tak suka banyak. Nafsu ni, nafsu dia tak suka. Kalau ibadat, dia tak suka banyak. Tapi kalau benda lara, benda haram, dia suka banyak. Kalau harta tak cukup. Macam tu. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita, barang siapa yang mencari harta walaupun halal, niat ni yang pertama kerana nak bermegah-megah, dan selain daripada itu dia seronok nak memperbanyak-banyakkan. Jadi kerana itu menjadi satu kebanggaan dalam diri dia. Bahkan kadang-kadang yang menduka citakan kita sekarang ni, ada berlaku ada masjid-masjid berlumba-lumba nak mengumpul duit siapa paling banyak. Ada masjid-masjid yang berbangga dengan catatan kutipan duit yang banyak. Tulis kat papan kenyataan 80,000 bangga. Auzubillah. Duit-duit tu orang derma supaya digunakan. Digunakan, jangan dikumpul. Kerana kita menahan hak-hak orang yang bersedekah tadi. Kena gunakan. Orang akan seronok tengok, orang akan seronok nak bagi lagi apabila dia tengok duit-duit tu digunakan untuk maslahat. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Jangan macam tu. Itu sifat yang tak baik. Nak bermegah-megah dengan jumlah duit yang banyak, sedangkan ada hak-hak yang tertentu yang tidak dijalankan. Jangan macam tu.
Baik, jadi kerana nafsu suka tu membanyak-banyak. Lagi takabur dan riak, dengan niat dia nak bermegah-megah, nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain supaya orang pandang dia, supaya adik-beradik pandang dia, supaya masyarakat pandang dia, supaya masyarakat hormat dia, supaya masyarakat kagum dengan diri dia. Nescaya bertemu Allah Ta'ala orang yang macam ni, orang mencari harta kekayaan yang halal, yang sedemikian niatnya, bertemulah dia dengan Allah. Maknanya bila dia mati nanti dari niat itu, atasnya hamba tadi, atasnya Allah Ta'ala tadi marah, yakni kemurkaan. Maknanya dia kembali kepada Allah Ta'ala tu dalam keadaan Allah benci kepada dia. Dia balik akhirat dalam keadaan Allah benci, bukan dalam keadaan Allah redha dah. Kerana sikap dan tabiat di atas dunia dulu suka bermegah-megah dengan mengumpul harta kekayaan serta nak menunjuk-nunjuk. Wal a'yadha billah min dhalik. Maka wa'id itu, janji pada ayat dan hadis ini menakutkan. Jadi ayat ini nak menakutkan kita supaya kita waspada, supaya kita berwaspada dalam mencari rezeki. Jangan melampaui batas, jangan sampai melampaui batas meskipun mencari rezeki yang halal. Contohnya sekarang kita tengok, ramai di kalangan kita umat yang tidak ada masa untuk duduk di dalam majlis ilmu kerana masanya habis digunakan untuk mencari rezeki yang halal, bukan cari rezeki haram. Cari rezeki halal tu sampai tak ada masa nak duduk belajar fardu ain. Apa hukum dia? Nampak tak? Di situlah akan datang kecelaan Allah tu. Apabila kita membuat sesuatu perkara yang baik sehingga melanggar batasan kewajipan yang lain, maka di situlah jadi hukumnya haram. Haram cari rezeki dengan cara yang macam tu. Kenapa haram pula? Kerana menjadi asbab kita terpaksa meninggalkan kewajipan yang lain. Contoh sekarang kita belajar ni wajib fardu ain. Tiba-tiba kita belajar, masuk waktu zuhur kita langgar je, belajar lagi sampai ke waktu asar contohnya, tak berhenti semayang. Boleh tak macam tu? Sedangkan kita mengaji Quran contohnya, lepas mengaji Quran, ngaji fiqh, sambung, masuk waktu zuhur kita tak pedulikan waktu zuhur tadi. Sebab kita kata kita sedang belajar ni, sedang buat kewajipan ni. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Sebab kewajipan tu dia ada sempadan dia masing-masing. Mencari rezeki yang halal, wajib bagi seorang lelaki yang contohnya dia sebagai seorang suami, itu tugasan dia mencari rezeki yang halal, nafkah yang halal, betul. Tapi bukan bermaksud dengan mencari rezeki yang halal tadi dia dibenarkan untuk melanggar kewajipan yang lain. Tak boleh. Tak boleh. Saya ada tanggungjawab, saya ada anak bini, jadi saya menjadikan alasan, minta maaf lah, saya tak boleh nak semayang, saya tak boleh nak datang belajar fardu ain sebab saya bekerja mencari rezeki yang halal. Saya sedang menjalankan tanggungjawab saya terhadap Allah. Allah Ta'ala pikulkan tadi saya supaya mencari nafkah yang halal untuk anak isteri saya. Itu tanggungjawab yang wajib atas diri saya. Lalu saya pun bekerja daripada pagi sampai ke malam contoh. Saya tak pedulikan sembahyang, saya tak pedulikan belajar fardu ain. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun saya buat benda yang baik itu. Jangan kita salah faham. Ni banyak orang salah faham. Sebab tu mereka berasa tidak bersalah kalau tak belajar fardu ain. Dia rasa tak bersalah. Apa salah aku? Aku cari rezeki. Na'udzubillah, ditipu oleh nafsu. Ditipu oleh nafsu, ditipu oleh syaitan, dipermain-mainkan. Sebab tu kita penting belajar ni, penting mendengar ni. Kalau tak kita syok sendiri, berasa macam apa yang kita buat ni betul dah. Rupa-rupanya ditipu oleh nafsu. Wajib kita bahagikan masa, sekian waktu cari rezeki, sekian waktu solat, sekian waktu kena menuntut ilmu. Sebab yang ni pun wajib, yang ni pun wajib, yang ni pun wajib. Contoh macam solat 5 waktu tu lah. Ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isyak, ada waktu subuh. Kita tak boleh nak solat asar sampai langgar waktu maghrib, tak boleh. Dah masuk sempadan orang lain dah. Begitulah juga dalam usaha mencari rezeki.
Baik. Jadi ini ayat ini Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis tadi nak menakutkan kita, nak menggerunkan kita tentang azab ataupun janjian buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi kita orang yang beriman, yang yakin dengan adanya Allah, yakin dengan dahsyatnya azab siksaan Allah, sepatutnya kita berhati-hati dan berwaspada. Maknanya atur balik jadual waktu kita tu, atur baik jadual waktu kita tu. Jangan dibiarkan waktu kita tu habis digunakan untuk keduniaan semata-mata. Jangan, ejah balik. Bawa bersabar. Bawa bersabar. Nak mentaati perintah Allah ni kena sabar. Kalau tak sabar, kita tak boleh nak taat, mana tak boleh nak patuh perintah Allah. Nak membuat apa yang Allah perintah pun kena sabar, nak menjauhkan maksiat pun kena sabar, nak menghadapi bala ujian pun kena sabar. Jadi kesabaran itulah yang akan menyampaikan seseorang itu kepada keredaan Allah Ta'ala. Kalau kita tak sabar, kita tak akan dapat redha Allah. Kalau kita tak sabar, tak akan sampai ke syurga Allah. Kena sabar lah. Memang nafsu ni kalau boleh nak kumpul sebanyak-banyaknya. Nafsu ni kalau boleh nak kumpul sebanyak-banyaknya. Kalau ada segunung emas, kita dapat nak gunung yang kedua pula. Kalau dah ada gunung yang kedua, nak gunung yang ketiga pula, betul? Dia tak akan puas. Nafsu dia memang tabiat dia begitu. Dia bagi betih nak apa tu, tabiat nafsu. Contohnya sekali kita ajar diri kita buat maksiat, dia akan nak buat kali yang kedua tu. Nafsu dia memang macam tu. Dah memang tabiat dia macam tu. Maka perlukan kesabaran. Makna menahan diri, tahan nafsu. Sabar ni makna tahan, sabar tahan. Keinginan kita tu yang nakkan harta melampau-lampau, membanyak-banyakkan harta tu, kena tahan, jangan ikutkan, jangan turunkan. Kerana kalau kita turunkan, maka akan luputlah kebaikan, luputlah ketaatan tadi. Kena sabar, tahan. Pahala sabar ni Allah bagi banyak. Pahala sabar, orang yang sabar untuk melakukan taat, dinaikkan pangkat darjatnya di sisi Allah 300 pangkat. 300 darjat dinaikkan oleh Allah bagi mana-mana hamba yang sabar untuk mentaati perintah Allah. 600 pangkat dinaikkan oleh Allah terhadap mana-mana hamba yang menahan dirinya untuk melakukan maksiat. Dia tahan diri. Bila timbul keinginan atau datang kepada dia hasutan daripada nafsu syaitan untuk melakukan kemaksiatan, dia sabar, dia tahan diri dia tak ikutkan nafsu yang mengajak membuat maksiat tadi. Dinaikkan darjatnya 600 pangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah uji dia dengan kesusahan, Allah uji dengan kepayahan, Allah uji dengan sakit dan macam-macam. Dia sabar, dia tahan diri dia daripada keluh kesah, dia tahan dirinya daripada bersangka yang bukan-bukan pada Allah. Tetap dia memperbaikkan sangkanya pada Allah. Dia sedar, dia tahu bahawasanya dia antara cara Allah nak menggugurkan dosa-dosa kita yang dulu dengan Allah memberikan ujian. Apabila hamba itu bersabar dengan ujian, kesusahan, sakit, miskin, kesempitan rezeki, dia sabar, dia sangka baik dengan Allah Ta'ala, maka digugurkan dosa-dosa dia yang dulu-dulu. Kita ni banyak dosa, saya pun banyak dosa, saya lagi banyak dosa daripada tuan-tuan. Cuma Allah tutup je. Allah tutup, lepas tu kita boleh duduk begini. Di antara rahmat Allah yang besar ialah menutup aib kita, menutup aib dosa-dosa kita. Ini di antara rahmat yang sangat besar daripada Allah. Kalau Allah menzahirkan hakikat dosa-dosa kita semua, kita takkan boleh duduk berkumpul begini. Takkan. Suami dan isteri takkan boleh duduk serumah apabila Allah membukakan, mendedahkan aib dosa-dosa kita. Sebab tu kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bila Allah menutup aib kita, kita boleh duduk begini, boleh bermuamalah, boleh berkawan, boleh bersahabat, boleh mengaji, boleh berurusan. Kalau Allah tunjukkan dosa-dosa kita, nescaya kita akan lari akan pakat-pakat lari, melarikan diri di antara satu dengan lain. Kita tak akan boleh duduk macam ni. Allah, alhamdulillah, tu nikmat. Sebab tu kita jangan dedahkan aib orang.
Jangan dedahkan aib orang, jangan memfitnah orang, kerana perbuatan tu mengaibkan. Fitnah ni mengaibkan, memalukan orang, menjatuhkan air muka orang. Ini mengumpat tu menjatuhkan maruah orang. Allah dah jaga aib kita, maka kita kena jaga aib orang lain. Kena jaga aib orang lain. Jangan mendedahkan dosa dan aib orang, jangan. Nanti Allah mendedahkan aib kita di hari kiamat. Auzubillah min zalik. Jaga. Dapat pula adik-beradik kita. Tak kisahlah. Bukan adik-beradik je, makna sesama Muslim. Kena jaga, kena simpan. Kerana manusia itu tak semestinya dia itu sentiasa jahat. Betul? Memang sebelum ni dia jahat. Siapa tahu esok lusa dia berubah jadi orang soleh. Padahal cerita tentang jahatnya dah tersebar ke pelosok kampung. Orang kampung semua dah berjahat sangka dengan dia. Orang kampung semua dah cop yang tak baik pada diri dia. Tiba-tiba dia dah berubah jadi baik. Siapa nak tanggung tu? Siapa nak tanggung tu? Dia dah berubah jadi baik. Dia dah bertaubat kepada Allah. Dosanya dah diampun oleh Allah. Di sisi Allah, dia tidak lagi dipanggil sebagai penzina. Di sisi Allah, dia tak lagi ditulis sebagai peminum arak, penjudi. Dah tak ada. Dia dah taubat. Bila taubat, gugur dah dosa dia, Allah ampunkan. Tak ada dah, bersih dah namanya sisi Allah. Tapi di sisi manusia masih lagi dipanggil dengan panggilan yang jahat-jahat. Nampak tak? Apa perasaan kita? Dulu kita jahat, sekarang kita dah berubah betul-betul lah. Memang tak buat dah segala dosa maksiat. Tiba-tiba orang masih lagi panggil kita dengan panggilan yang jahat-jahat. Macam mana perasaan kita? Begitulah orang lain. Begitu juga orang lain. Begitu juga orang lain. Fikir panjang. Fikir panjang sebelum cakap sesuatu, fikir panjang dulu. Jangan ikut nafsu, nak cakap tu loba atas berkata-kata. Itu juga sifat yang dicela oleh Allah. Loba bercakap, suka nak berborak, suka nak bercakap, ni bahaya. Kadang-kadang terlepas benda-benda yang haram tadi daripada mulut kita. Inilah ilmu nak jaga adab. Supaya lidah kita jadi lidah yang berakhlak. Supaya lidah kita jadi lidah yang beradab, yang berakhlak. Tidak suka memaki hamun, tidak suka mendoakan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Tidak suka mendedahkan, menyebarkan fitnah, mengaibkan sesama saudara. Begitu. Mengaji tasawuf, tuan-tuan. Tasawuf ni semua orang kena pakai. Ilmu tasawuf ni semua nak kena pakai. Daripada gajah sampailah ke bawah, nak kena pakai ilmu ni. Contohnya sifat sabar. Sabar ni dibicarakan dalam ilmu tasawuf, betul? Daripada raja sampailah kita yang paling bawah ni kena sabar. Kalau dalam ilmu fiqh ada part-part yang tertentu yang tidak diamalkan oleh sebahagian manusia. Betul tak? Contoh kita belajar bab haji. Dalam fiqh bab haji, adakah semua orang beramal dengan haji? Tak. Orang fakir miskin tak ada kena-mengena, betul? Dalam bab zakat, orang fakir miskin tak ada kena-mengena nak keluarkan zakat. Dalam bab wakaf pun begitu, dalam bab sedekah pun begitu. Jadi kalau dalam ilmu fiqh ada part-part, ada bab-bab yang tertentu yang tidak diamalkan oleh sebahagian manusia. Contoh macam tadi lah, berzakat, orang fakir miskin tak ada kena-mengena. Haji, umrah, orang fakir miskin tak ada kena-mengena sebab dia tak ada keupayaan, tak ada kemampuan. Jadi di sisi dia bab zakat, bab haji tak ada kena-mengena. Tapi kalau dalam bab ilmu tasawuf ni, sabar, redha, syukur, ikhlas, daripada pihak raja sampai ke bawah kena ada benda-benda tu dalam hati dia. Kan kata aku raja tak payah sabar lah, ataupun aku orang fakir miskin tak perlu sabar. Tak boleh. Aku orang kampung tak perlu sabar, ataupun aku makmum tak perlu ikhlas dalam ibadat, biar imam je lah yang ikhlas, boleh? Tak boleh. Ni peranan ilmu tasawuf ni. Sebab tu semua orang kena belajar. Bukan kata kita kena ada puak-puak tertentu, ada golongan tertentu je wajib jaga lidah. Ada puak pula tak perlu jaga lidah dia. Tak, semua wajib jaga lidah dia. Ni peranan ilmu tasawuf ni. Nak mengajar adab dan akhlak zahir dan batin. Akhlak zahir dan akhlak batin. Nak mengajar tangan kita supaya berakhlak, jangan mengambil hak orang. Tu. Supaya tangan kita berakhlak, jangan mengambil hak orang, jangan menzalimi orang.
Mengajar mata kita supaya berakhlak, jangan memandang aurat orang. Begitu. Mengajar hati supaya berakhlak, jangan suka bersangka-sangka jahat pada orang lain. Mengajar kaki kita supaya menjadi kaki yang berakhlak, jangan melangkah ke satu tempat yang haram, ataupun jangan melangkah dengan niat yang haram. Ajar adab. Jangan beribadat dengan tujuan yang selain daripada untuk mencari redha Allah, contohnya. Dan bagi yang kedua, yang mengambil akan halal kerana keinginan dunia, keinginan dirinya. Keinginan diri maknanya nafsu. Keinginan nafsu. Keinginan nafsu. Tiada lainnya maka yang demikian itu daripada kejahatan. Itu pun satu kejahatan juga. Itu pun satu kejahatan juga, mencari rezeki yang halal untuk mengikut menunaikan keinginan nafsu. Itu pun masuk dalam maksiat juga. Yang mewajibkan atasnya seseorang itu habas. Apa maksud habas ni? Tertahan. Nanti di padang mahsyar tertahan, tergendala perjalanannya nak masuk syurga tu. Contoh hobi saya, saya suka mengumpul pinggang mangkuk contohnya. Hobi saya kumpul pinggang mangkuk. Nafsu lah tu, nafsu suka kan. Adakah dengan kalau tak ada pinggang mangkuk ni sembahyang kita tak sah? Kalau pinggang mangkuk tak banyak, sembahyang jadi batal. Ataupun puasa kita tak sah. Ataupun dengan tak ada pinggang mangkuk yang banyak ni, kita tak boleh nak mentakzimkan tetamu dah. Maksudnya kalau kita nak mengumpul itu dah lebih daripada qadar ibadah. Maknanya dah lebih daripada tujuan ibadat dah tu. Itu orang panggil seronok-seronok. Tu orang panggil seronok-seronok. Seronok-seronok tu yang nama nafsu tadi. Kalau untuk ibadat, contohnya ibadat ni untuk yang kita nak gunakan untuk ibadat lah. Bila nak buat ibadat tak perlu banyak. Tak perlu banyak-banyak untuk nak menggunakan contohnya sesuatu tu untuk ibadat. Kenderaan contohnya tak perlu banyak untuk nak beribadat, nak pergi masjid, nak zuhur, cukup dengan satu kenderaan contohlah. Tapi hobi saya suka kumpul banyak-banyak. Saya paling sampai 20 buah kereta parking kat padang. Saya guna satu je. Yang lain-lain yang lain-lain tu saya biarkan sampai gepuk. Start enjin, panah enjin, mati enjin, panah enjin, mati enjin, cuci gitu. Jadi satu kebanggaan, kepuasan bagi diri saya. Itu dicela oleh Allah perbuatan kita. Tidak mendatangkan faedah akhir dan menjadi asbab nanti saya tertahan di hari kiamat. Kerana semuanya itu akan disoal siasat oleh Allah. Alangkah baiknya kalau dibeli sedekah, betul tak? Mana manfaat daripada dia parking dekat padang tadi dengan dia bersedekahkan atau diwakafkan, mana yang mendatangkan kebajikan akhirat dia? Sedekahlah. Jaga baik-baik walaupun kita tak curi. Kita tak curi duit kita bukan duit orang, duit kita. Kita beli, kumpul, simpan. Nak sedekah takut miskin. Nak sedekah takut miskin, beli lagi, simpan lagi. Tak cukup dengan selapis, berdua lapis pula. 2 lapis kereta dah. Lagi selapis padang dah penuh, lapis kedua pula. Ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Itu besok jadi apa tu? Habas, tertahan. Dia tak boleh nak masuk syurga tu seperti orang lain, laju tak boleh. Kerana akan dihisap semuanya itu oleh Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau ada 20 buah kereta, 10 buah kereta diwakafkan, berapa banyak jariah dia besok. Tapi nafsu kata jangan. Penat kau yang cari rezeki, tiba-tiba nak beli, nak wakaf kat orang. Jangan, katanya nafsu. Nampak tak? Payah kecuali orang yang macam sahabat tu. Tengok sahabat tu, dia tak sayang harta dia. Hartanya digunakan untuk ibadat, untuk akhirat. Ada sahabat yang sampai habis 2-3 kali harta dia dibelanjakan fi sabilillah. Tu sahabat, sebab dia nampak akhirat, dia nampak kebaikan dan kebajikan yang Allah nak bagi pada dia besok. Dia tak sayang harta dia.
Dia cari harta, banyak harta, kemudian dia tolong Nabi SAW sampai habis hartanya. Dia berusaha lagi, cari lagi harta, dia belanjakan lagi sampai habis, cari lagi. Begitulah demi keimanan dia kepada akhirat, tolong agama. Dia tak ada simpan. Digunakan sehabis-habisnya untuk akhirat dia. Subhanallah. Kita simpan buat pemikiran, tak ada manfaat lah. Rugilah kita kalau kita sedekahkan, wakafkan ke, bagi pinjam. Siapa nak pakai kereta, bila datang ambil rumah, Ustaz nak kereta mana Ustaz? Ustaz nak pergi ngajar, nak guna kereta mana? Kalau jauh pakailah yang besarnya, tak apa. Saya pun kan pakai parking, Ustaz pakai lah. Setiap perjalanan pergi balik tu kan dapat pahala dia, betul tak? Tapi tak semua orang nampak macam tu tuan-tuan ni. Sayang ni. Nafsu kata jangan nafsu. Dia tengok tu jadi satu kemegahan dia. Oh, banyak kereta tu. Tak sangka banyak kereta. Allah. Tu ujian tu. Sebab tu kalau minta kaya ni, kalau kaya lebih, boleh jadi bahaya pula pada diri kita tu. Kata ulama, kalau kita dapat sesuatu benda yang kita inginkan, perlulah kesabaran yang sangat tinggi, kerana nak menahan diri daripada membuat benda-benda yang dilarang oleh Allah sewaktu ada kemampuan, itu terlebih payah. Bila kita ada kemampuan nak menahan diri daripada membuat benda yang dilarang tu, payah. Sebab ada kemampuan tu pada diri kita. Lain kalau tak ada kemampuan, memang tak boleh nak buat dah. Itulah di antara cara Allah nak menyelamatkan kita daripada kebinasaan. Allah tidak memberikan kemampuan pada kita. Itu cara Allah nak jaga kita. Contohnya kita banyak duit, payah nak tahan diri daripada membazir. Betul tak? Kita banyak duit, nak tahan diri daripada membazir payah. Sebab ada kemampuan kan. Tapi pada orang yang tak ada, payah dia nak membazir. Tu kata tadi, penjagaan daripada Allah. Kita tak sedar. Nampalah Allah bagi cukup-cukup makan je. Orang lain mewah harta benda. Aku ni Allah bagi cukup-cukup makan je. Kita tak sedar rupanya Allah nak jaga kita. Kita jahat sangka dengan Allah. Baik. Maka yang demikian itu daripada kejahatan yang mewajibkan atasnya haba dan hisab, kerana firman Allah Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya setiap nikmat yang Allah bagi. Pinggan mangkuk banyak-banyak buat apa? Tetamu datang bagi pinggan plastik, bagi cawan zumbing yang mahal-mahal duk beretek dalam lemari dia tu. Yang mahal-mahal apa macam akorok, klorok, macam-macam lah, jenama tak tahulah. Dia kumpul. Tetamu datang bagi pinggan plastik. Lain dia beli, aku nak beli pinggan yang mahal ni sebab apa? Aku nak meraihkan tetamu yang datang bawa rahmat ke rumah aku. Bila datang tetamu, aku nak hidangkan dia dengan guna yang mahal-mahal ni, sebab dia datang membawa rahmat. Jadi aku nak sambut dia, nak besarkan dia. Itu lain. Itu lain. Ni dah kumpul tu. Silap rebah mari meninggal dengan tuan-tuan sekali. Keluar berita, seorang wanita meninggal ditimpa almari yang penuh dengan pinggan mangkuknya sendiri. Allah. Masya Allah. Bukan tak boleh. Tapi inilah bukan dosa tak, tapi inilah dia akibat dia besar. Ni akibat dia. Adakah berdosa Ustaz kalau hobi macam tu? Tak dosa. Selagi tak ada niat sombong, takabur, tak dosa. Dia tak ada sombong pun, walaupun keretanya banyak, penuh padang, walaupun pinggan mangkuknya banyak, beg tangan dia banyak, koleksi jam tangan dia banyak, tak dosa. Tak, selagi tidak ada niat sombong dalam hati dia, riak dalam hati dia. Cuma nanti ni di hari kiamat jadi asbab dia tertahan, maksudnya. Jadi asbab dia tertahan, memang lengah perjalanannya nak masuk syurga tu, jadi lengah. Sebab banyak yang nak dihisap nanti di hari kiamat. Bukan kata dosa
jangan salah dengar tahu. Bukan saya kata bukan kata dosa orang yang kumpul harta banyak macam tu, hobi kumpul gini, hobi kumpul macam tu dosa. Tak, selagi tak ada niatnya nak takabur, nak sombong, tak ada dosa. Banyaklah macam mana pun. Cuma nak bagi di sini, nak bagi tahu di sini, dia akan menjadi asbab kita tertahan. Nanti perjalanan di hari kiamat tu tertahan. Orang lain dah duduk dalam syurga berpuluh-puluh tahun, kita tak lepas lagi. Kita tak lepas lagi, masih tertahan di padang mahsyar lagi, tak selesai lagi, ada benda belum selesai lagi. Orang lain dulu dah ada yang 40 tahun dah duduk dalam syurga, kita tak ada lagi kat situ. Ada yang dah 100 tahun duduk dalam syurga, dah 100 tahun dah duduk dalam syurga, kita tak sampai-sampai lagi. Sebab ada urusan yang belum selesai di padang mahsyar tu. Tempat sedap tuan-tuan, tempat sedap, tempat seronok ni kita nak masuk lambat-lambat ke? Mana ada cepat dah nak masuk. Tapi di atas, sebab dulu di atas dunia kita tak kawal nafsu kita, dah tertahan dah menyusahkan kita dah menjadi seolah macam satu penyiksaan. Kita tengok orang lain dah duduk seronok dalam syurga, kita tak boleh pergi. Sampai dah Langkawi, nak melompat dah kalau boleh kat tingkap dah. Dah lama dendam ni, pergi rombongan tu sampai je, siap kau nak jalan, nak beli belah, siap tempat seronok, takkan kita nak duduk dah sampai lepak dalam bah. Lepak kata turunlah makcik, sampai dah ni. Hari tu lompat-lompat nak pergi ni, dah sampai dah. Kita buat tak tahu, mana ada orang lagi nak turun cepat-cepat. Ni syurga tuan-tuan, syurga penuh dengan pelbagai nikmat yang Allah siapkan. Takkan kita nak lengah-lengah. Tempat yang penuh dengan nikmat kelazatan yang tidak terakal di fikiran kita. Allah siap, takkan kita nak kata kau jalan dululah, kau masuk dululah, aku tak apa, aku nak rehat dulu kat padang mahsyar. Tak ada. Semua nak masuk syurga tu tanpa hisap kalau boleh, tanpa ada soal jawab, terus masuk ya syurga. Tu yang kita nak. Tapi oleh kerana kita tak dapat mengawal keinginan nafsu kita atas dunia, jadi asbab terhabaslah kita nanti, tertahan, lambatlah masuknya. Kemudian sebenarnya ditanyai pada hari kiamat itu, hari akhir itu, yakni hari kiamat, daripada segala nikmat. Allah akan tanya setiap nikmat yang Allah dah bagi, jaga baik-baik. Beringatlah kita. Memanglah seronok hobi tu, kumpul tu. Memanglah seronok. Tu kata nafsu tadi, keinginan nafsu. Maknanya seronok. Benda tu suka, nafsu seronok, nafsu suka, diri kita suka, tu panggil nafsu. Nafsu tu makna diri kita. Ada tak pernah dengar cerita sahabat mengumpul harta benda ni sebagai perhiasan? Ada? Mana ada? Tak ada pernah lagi lah, tak tahulah. Cik tak banyak mengaji sirah, tapi tak pernah dengar lagi setakat ni sahabat hobi dia kumpul harta untuk dijadikan pameran. Hobi dia tak pernah dengar lagi. Yang pernah dengar, habis harta dibelanjakan membantu Nabi SAW. Itu yang kita dengar. Baik sahabat yang laki-laki, baik sahabat yang perempuan. Tak ada kata seorang sahabat hobi dia mengumpul pedang-pedang mengumpul kereta kuda, mengumpul kuda yang mewah-mewah. Hobi dia tak ada. Tak pernah dengar lagi lah, tak tahulah. Orang lain pernah dengar, kita tak pernah dengar. Sebab perbuatan tu nanti menyusahkan mereka. Sebab tu dia tak nak buat macam tu. Padahal sahabat Nabi makin bukannya semua miskin, ada yang saudagar, ramai saudagar. Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tengok. Orang paling kaya waktu tu, saudagar, bilioner waktu tu, habis hartanya kerana membantu Nabi SAW. Sikit pun dia tak menyesal. Sikit pun dia tak menyesal, walaupun habis, hilang pangkatnya, hilang jawatannya, hilang nama, panggilan baik-baik atas diri dia, sehingga hingga dia jadi miskin juga. Tak ada harta dah, dengan sebab bantu Nabi SAW. Sikit pun dia tak menyesal. Bahkan dia bangga dengan menjadi orang yang nombor satu membantu Nabi SAW menyebarkan agama Islam. Bangga dia. Bukan rasa menyesal, bukan rasa menyesal, rasa bersalah sebab belanjakan harta membantu agama, dia jadi seronok, menjadi bangga kerana Allah pilih dia menjadi orang yang menginfakkan harta membantu Nabi SAW. Hebat iman dia orang, tak terlawan kita.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Harta dunia itu halalnya, makna harta dunia yang halal-halal itu akan jadi asbab dihisab, akan jadi asbab dihisab, dihitung di hari kiamat besok. Dan haramnya itu, seandainya harta benda dunia itu yang kita perolehi itu dengan cara yang haram, itu yang akan menjadi azab ke atas diri kita. Kalau banyak yang halal jadi hisab, kalau banyak yang haram jadi azab. Dua-dua tu menyusahkan. Dua-dua tu menyusahkan kita. Dan kalau nak jadi kaya, contohi akhlak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak jadi jutawan, contohi akhlak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantu agama sungguh-sungguh, tolong agama sungguh-sungguh. Bukan untuk keseronokan diri sendiri. Bantu agama kita susah. Tak ramai yang nak bantu agama, tuan-tuan. Sebab tu Allah jadikan ada di kalangan muslimin muslimat yang Allah bagi rezekinya lebih daripada orang lain, kerana dia ada peranan untuk membantu agamanya sendiri, kerana Allah nak memuliakan dia sebagai orang yang membantu agama dengan harta dia. Yang tak boleh dibuat oleh orang yang sederhana dan orang fakir miskin. Orang fakir miskin tak ada peluang nak tolong apa, dia pun tak ada harta. Kain pagi makan petang, kain petang makan besok. Macam mana? Tapi orang kaya dia ada benda-benda tu. Tapi kalau dia tak pandai cari peluang yang menjadikan asbab dia mulia sisi Allah, rugilah. Padahal dia ada dua peluang mendapat kemuliaan sisi Allah. Yang pertama, mulia dengan sebab ibadat yang dibuat oleh anggota dia. Dia sembahyang banyak, puasa banyak, baca Quran banyak. Itu jadikan dia mulia sebab ibadat yang dilakukan oleh anggota dia, tak ada melibatkan harta pun. Yang kedua, dia boleh jadi mulia dengan sebab harta dia. Tadi dahlah mulia sebab sembahyangnya, puasanya, Qurannya, wiridnya, zikirnya, selawatnya. Yang kedua, jadi mulia juga di sisi Allah asbab harta dia pula. Jadi orang kaya ada dua keuntungan sebenarnya. Ada dua peluang nak mendapat kemuliaan di sisi Allah. Yang pertama, kemuliaan sebab ibadat yang dilakukan oleh badan dia. Yang kedua, kemuliaan dengan sebab harta benda yang dibelanjakan ke jalan-jalan Allah. Kalau dia tak nak ambil peluang tu, dia buat satu je lah. Samalah macam orang fakir miskin. Orang fakir miskin dia jadi mulia sisi Allah dengan sebab ibadat yang dibuat oleh anggota dia. Tiba-tiba dia orang kaya pun dapat tu juga. Dia orang kaya dapat kemuliaan sama seperti orang miskin juga. Sepatutnya dia dapat lebih daripada orang lain. Kerana Allah bagi kelebihan pada diri dia. Tapi dia tak pandai gunakan dia. Dia tak pandai gunakan. Dia dipengaruhi oleh nafsunya yang bersifat bakhil, sayangkan harta benda. Sayangkan harta benda. Merasa rugi seandainya dibelanjakan kepada ibadat. Rasa rugi kalau dibelanjakan kepada fisabilillah. Rasa rugi kalau membantu agama, membantu perjuangan agama, rasa rugi. Itu nafsu lah. Nafsu kata jangan. Jadi diturutkan kehendak. Dan bagi yang ketiga, bahawa mengambil ia daripada halal padahal uzur. Yang ketiga, bahagian yang ketiga, dia cari yang halal padahal uzur. Makna ada keuzuran bagi diri dia tu. Jadi dia terpaksa mencari yang halal-halal tadi, qadar menolongkan dengan dia atas ibadat bagi Allah Ta'ala. Makna dia terpaksa cari juga dunia ni sekadar nak membolehkan dia beribadat. Kalau dia tak ambil, tak cari setakat tu, dia tak boleh beribadat. Jadi dia terpaksa berusaha mencari banyak tu. Contohnya dia ada nafkah, dia ada anak bini, yang diperlukan, contohnya perbelanjaan setiap hari. Contohnya untuk nafkah anak bini dia, katalah RM50 sehari diperlukan. Jadi dia terpaksa berusaha mencari rezeki yang halal daripada dunia tadi sekadar RM50 tu. Kenapa? Kerana itu tak dapat, tiada, kerana nak menjalankan tanggungjawab dia, hubung kait dengan ibadat. Ataupun membayar hutang-hutang dia perlukan perbelanjaan yang sebegini untuk nak membeli nafkah, untuk nak membayar hutang-hutang dia. Maka sekadar itu tidak dicela. Itu yang dimaksudkan qadar hajat untuk
ibadat. Bayar hutang ibadat tak? Bayar hutang ibadat tak? Ibadat. Dia bekerja sebab nak bayar hutang, nak apa? Nak menunaikan kewajipannya kepada anak bini dia. Jadi dia terpaksa. Itu dia maksudkan tadi, dia mencari rezeki yang halal padahal uzur dia. Qadar nak menolong dengan dia dengan harta tadi atas nak melakukan ibadat bagi Allah Ta'ala. Itu tak apa, itu tak dicela. Dia bukan mencari harta kekayaan kerana nak bermewah-mewah, berlebih-lebih, mengumpul-ngumpul macam yang sebelum ni tadi. Yang sebelum ni, cerita yang sebelum ni tadi, dia cari lebih daripada qadar ibadat. Kalau pakaian yang lebih daripada qadar ibadat, bukan sekadar nak menutup aurat, tapi nak bermegah-megah, nak bermewah-mewah, nak berbanyak-banyak. Itu lebih daripada qadar ibadat dah. Kalau macam makan, lebih daripada nak mengenyangkan perut, nak menjaga nyawa. Dia dah makan lebih kepada tujuan nak bersedap-sedap, berseronok-seronok dengan makan. Itu namanya nafsu. Itu namanya nafsu. Dan simpankan atas yang demikian itu daripadanya, iaitu kebajikan. Macam tu cari rezeki atas dunia, kebajikan. Itu kebajikan, tak dicela oleh Allah. Itu merupakan kebajikan untuk diri dia dan keelokan bagi diri dia sisi Allah, dan adab atasnya. Dia adalah orang yang beradab dengan Allah di dalam mencari rezeki. Dia masuk dalam golongan orang yang beradab dalam mencari rezeki yang halal. Mana ada nama baiklah dia sisi Allah. Ada gelaran yang baik di sisi Allah, di sisi raja, segala raja ada gelaran terbaik untuk diri dia. Dia orang yang berakhlak, kata Allah Ta'ala. Dia orang yang beradab, kata Allah. Dia orang yang berakhlak, kata Allah. Yang tadi tu, yang lain-lain tu, orang yang biadab dalam mencari rezeki. Ada cop. So, ibaratnya ada cop nama dia. Masuk dalam senarai nama orang-orang yang biadab dalam mencari rezeki. Allah Akbar. Malu kita kan? Atas dunia ni pun malu dah kalau nama kita disenarai hitam kan. Atas dunia ni pun malu dah kalau sebut nama. Nama aku ada senarai hitam pun malu kita. Padahal tak ada apa benda pun. Pun malu lah. Tak nak lah kita. Sebab tak elok kan. Orang lain namanya bersih, tapi nama kita ada, tak elok lah pula dah. Ada tersenarai dalam buku senarai-senarai nama orang tak bagus pula dah. Tak nak lah kita. Itu dunia, ini akhirat. Takkan kita suka, kita rela, kita seronok nama-nama kita Allah senaraikan dalam golongan orang-orang yang tak beradab. Kita nak ke nama kita Allah senaraikan dalam golongan orang-orang yang biadab, orang yang tak beradab, orang yang tak berakhlak? Kita tak mau. Kita nak nama kita baik sisi Allah. Nak nama kita baik sisi Allah. Tak nak nama kita tak baik sisi Allah. Biarlah tak baik, biarlah orang pandang tak baik, biarlah orang pandang tak elok, asalkan elok pada pandangan Allah Ta'ala. Dan simpankan harta yang demikian itu daripadanya, iaitu kebajikan. Maka bagi kita muslimin, mukminin, di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita semua, seandainya kita ingin mendapat kebaikan, keelokan, tersenarai di kalangan orang yang beradab, berakhlak mulia di sisi Allah dalam mencari rezeki yang halal atas dunia, begitulah caranya tadi. Jangan berlebih-lebihan daripada qadar yang sepatutnya untuk melakukan ibadah. Ataupun kita jadi orang yang kaya yang pemurah. Jadi orang kaya yang pemurah. Jadi orang kaya yang pemurah, tolong. Dia tak ada kepentingan diri. Dia cari bukan untuk kepentingan keseronokan dia, tapi nak bantu agama. Bantu agama. Dia tak sayangkan harta dia, nak tolong agama. Sebab dia tahu dia tidak membazir. Dia tahu setiap sen yang dibelanjakan itu akan dilipat kali gandakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Ada orang kaya yang macam tu, tapi tak ramai lah. Tak ramai yang macam tu, tak ramai. Dan tiada ditempelaknya dan seksanya. Maknanya tiada dicela oleh Allah Ta'ala, tiada dicaci oleh Allah Ta'ala, dan selamatlah dia daripada seksa
Allah, selamatlah dia daripada azab siksaan Allah. Tetapi bahkan maknanya mewajibkan atasnya pahala dan mewajibkan atasnya puji daripada Allah. Orang yang mencari rezeki macam tadi tu, mencari qadar yang hajat berhajat yang tak dapat tidak untuk menolong ibadat dia, dia mendapat pahala yang banyak dan mendapat puji-pujian daripada Allah Ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itulah bagi mereka itu ada bahagian daripada barang yang ia kerjakan, yakni di dalam dunianya. Dengan sebab atas dunia dulu dia berusaha mencari harta yang halal, sehingga tidak melampaui batas, tidak melanggar batasan-batasan, meninggalkan kewajipan ataupun terlibat kepada yang haram ataupun syubhah. Kemudian harta tadi meskipun halal tidak berlebih-lebihan, bahkan sekadar hajat dia untuk melakukan ibadah. Golongan ni mendapat kemuliaan, pahala dan puji-pujian daripada Allah Ta'ala. Dia kata, aku tak heran. Ya ke? Ya ke tak heran pujian? Betul ke? Bukankah di antara perkara yang menyeronokkan nafsu kita ni mendapat pujian? Bangga dapat pujian, raja puji kita, dapat pingat kepujian. Betul? Seronok tak? Seronok. Apa tak seronok pula? Orang kata dia tu baru dapat pingat kepujian, wah, dia bangga ke dia. Nafsu seronok dipuji. Kalau raja dunia pun puji, kita suka. Takkan ni raja segala raja puji, kita tak suka. Takkan pujian Allah kita usaha bekerja keras supaya mudah-mudahan nanti dapat kepujian daripada raja. Mudah-mudahan aku ni nanti dapat kepujian, pangkat kepujian daripada pihak pemerintah. Takkan kita tak nak puji-pujian di sisi Allah pula. Kalau dah puji-pujian yang kita dapat daripada manusia ni ada kebaikan, mana ada faedah lah yang kita dapat atas dunia. Dah kalau seorang tu dapat kepujian daripada Allah, sia-sia. Dah tentulah kelebihannya jauh lebih berlipat kali ganda kesenangan akan diberi oleh Allah. Takkan kita tak mau? Tak cerdik lah. Tak cerdik lah kalau kita tak nak. Kita nak orang puji je. Allah, aku tak nak. Aku tak nak Allah puji. Yang aku nak orang puji. Tak cerdik lah macam tu. Kerana pujian orang sebanyak mana pun tidak mendatangkan pahala. Pujian orang sebanyak mana pun tidak mendatangkan kebajikan, tidak boleh memberikan kekayaan. Tetapi pujian daripada Allah tu sudah tentu mewajibkan kita mendapat kebahagiaan, keselamatan, kekayaan di hari kiamat besok. Manusia puji kita, walaupun tiap hari kita dipanggil ke istana untuk diberi pingat oleh raja, pingat kepujian, takkan menjadi asbab bertambahnya pahala kita. Betul tak? Raja bagi kita pingat kepujian hari-hari, boleh tak tambahkan satu pahala? Dengan dapat pujian raja dunia tadi, tambah tak satu pahala? Tak tambah. Yang nak menambahkan pahala ni bila dipuji oleh Allah. Begitulah juga kalau celaan makhluk. Ramai orang cela kita, maki hamun kita, adakah mendatangkan satu dosa? Dapat dosa tak? Sekampung puji maki kita, jadi dosa tak? Tak jadi. Satu dunia, satu Malaysia maki hamun kita, tak tambah dosa pun. Tapi kalau Allah yang cela, itu pasti dosa dan azab yang kita akan dapat. Sebab tu ahlillah, wali-waliullah, ahlillah, dia tak cari, dia tak takut celaan makhluk, yang dia takut celaan Allah. Sebab celaan Allah mendatangkan kecelakaan, mendatangkan kecelakaan, mendatangkan maknanya azab siksaan. Kalau sekadar celaan makhluk, tak jadi apa. Makhluk tak boleh membuat sesuatu atas diri kita. Sebab tu yang dicari redha Allah. Bila Allah redha, pasti mendapat kesenangan. Tapi kalau sekadar manusia yang redha dengan kita, tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Sebab tu ahlillah, wali-waliullah tu yang dicari redha Allah. Kalau tanya dia, apa yang kau inginkan atas dunia ni? Apa yang kau nak cari atas dunia ni? Tak ada lain jawapan ni, aku nak cari redha Allah. Apa yang kau paling takut atas dunia ni?
Aku tak takut pada sesiapa pun, melainkan yang aku takut kecelaan, kebencian, kemurkaan Allah. Tu yang aku paling takut. Selain daripada tu aku tak takut. Kita lain, kita takut orang cela kita. Takut orang kata bukan-bukan pada kita. Tapi tak peduli Allah kata apa-apa atas diri kita. Baik. Mereka itulah baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabad dunya halalan wasti'fafan 'anil mas'alati wa ta'attufan 'ala jarihi wa sa'yan 'ala 'iyalihi jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Ini hadis ni nak mentarghib. Hadis ni pula nak menggemarkan kita. Tadi hadis sebelum tadi nak menakutkan kita supaya kita tertegah, tertahan. Yang ni pula nak menggemarkan kita. Tengok apa maksudnya? Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut dunia, mencari dunia, mengusahakan dunia yang halalnya dan memeliharakan dirinya daripada minta-minta. Maksudnya dia cari rezeki, dia bekerja tadi nak menyelamatkan diri dia daripada menjadi orang yang suka meminta-minta. Maknanya nak mengelakkan diri daripada kecelaan atas dunia. Dia tak nak anak bini ni jadi peminta sedekah, dia tak nak. Jadi dia bekerja sekadar yang sepatutnya supaya nak mengelakkan dirinya jadi orang yang suka meminta-minta, nak menyelamatkan anak bininya daripada meminta-minta. Itu tujuan dia mencari dunia tadi tu yang halal. Dan kasih sayang atas jirannya. Dia mencari harta yang halal tadi supaya boleh menolong jiran tetangga dia, membantu jiran tetangganya yang memerlukan, dan berusaha atas iyalnya, yakni yang wajib menafkahkan, yang menafkahkan. Maknanya dia bekerja tadi, berusaha mencari yang halal tadi kerana nak menunaikan nafkahnya atas ibu bapanya, nak menunaikan nafkah pada anak bini dia. Kata Nabi SAW, datang ia pada hari kiamat besok. Di hari kiamat besok, orang yang beginilah cara dia mencari rezeki yang halal serta niat yang sedemikian, datanglah dia nanti di hari kiamat, dan yang ni padahal mukanya bercahaya-cahaya seperti bulan purnama. Hebatlah dia. Maknanya dia balik di hari kiamat besok dalam keadaan mendapat kehebatan, mendapat kehebatan. Dia jadi orang yang hebat di hari kiamat besok kerana betul caranya mencari rezeki di atas dunia tadi, betul mencari rezeki yang halal. Kemudian niatnya pun baik, tidak berlebih-lebih. Nanti balik kiamat, wajahnya berseri-seri, seperti bulan purnama tu, gilang gemilangnya. Dan demikian itulah bagi barang yang dikosatnya, dengan dia akan kosat yang dipuji bagi Allah Subhanahu Taala. Maka inilah, jadi betulkan kosat kita, betulkan niat kita dalam mencari rezeki. Pastikan rezeki yang kita cari dengan cara yang halal, jangan terjebak dengan benda haram ataupun syubhah. Kemudian jangan melampau batas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua untuk memperbaiki cara hidup kita atas dunia ni, sementara diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mustahil. Mohon doa banyak-banyak pada Allah, doa sungguh-sungguh pada Allah, minta mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan jumpa lagi lah di masa yang akan datang dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang lagi, berkah oleh Allah. Mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkahan di atas setiap usaha pekerjaan kita. Mudah-mudahan melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita ni direzekikan oleh Allah husnul khatimah, dan sentiasa dipilih oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa duduk hadir dalam majlis ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri wa thawaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim. Assalamualaikum.